So for this subtopic, macam saya cakap tadi, kita nak differentiate exponential function. You never learn this before. Macam mana tiba-tiba ada exponent E kan, ataupun A tu any constant but then to the power of X. Ada kuasa function kat situ, macam mana kita nak differentiate dia. Okay. Yang kedua, on how to differentiate logarithmic function. Ln lah basically, most of the time soalan kita akan keluar ln. Okay, and then last part will be on how to differentiate trigo function. Okay, so berjodoh lagi lah kita dengan trigo sebenarnya, even though saya cakap topik 7 trigonometry tak keluar PSPM. Tapi kat topik 9 kita ada nak belajar on how to differentiate trigo function. So kita berjodoh lagi dengan trigo sebenarnya. Okay, saya terus mula. Kita start dengan first case on how to differentiate exponential function. Okay, apa beza dia dengan rule biasa? Kita tak akan pakai rule biasa kat sini. Sebab kalau rule biasa yang kita belajar last class, kita akan ada variable to the power of constant kan, macam tu, x squared. Kita ada variable kat bawah, kuasa tu nombor, so, sebab tu jadi 2x macam ni. But then for exponential function, dia terbalik. Base kita akan melibatkan constant. Contohnya ni A lah. Saya letak yang first case ni. A tu any number. And then kita akan ada function kat bahagian kuasa. Maksudnya kat bahagian kuasa ni yang akan ada variable X. Position dia terbalik daripada rule biasa. So kita tak boleh lah pakai rule biasa. So yang ni awak memang kena hafal. Kena ingat betul-betul. Okay, sebab dia bukan pakai step biasa So first case, in case we have A to the power of X, the derivative of it would be, kita just kena copy semula apa yang ada. So A to the power of X. After that second step, kita akan differentiate kuasa. So differentiate X akan dapat 1. Step ketiga, kita kena lnkan dengan base. Base tu constant yang ada lah, yang saya highlight colour kuning tu. So dia akan jadi ln A. Satu tu sebenarnya tak tulis pun tak apa, saya tulis sekadar nak nampak kita differentiate X. So dia akan jadi A to the power of X ln A. Itu contoh kita nak differentiate exponential. Okay, kita moving on kepada yang kedua. Contohnya ada A to the mx plus C. Sama jugalah kan, kita ada constant kat bawah, base kita, power tu ada function. So ikut rule tadi, ingat step number 1, copy everything. So A to the power of mx plus C. Step number 2, differentiate your power. So mx plus C, kalau kita differentiate akan dapat M. Sebab function kita sekarang X. Differentiate mx dapat M. Differentiate C, C constant, dapat 0. Sebab tu kita dapat M dalam bracket tu. And then step ketiga, lnkan kepada base. So we have ln of A. Dia mesti ada 3 item macam tu. Okay, so conclusion dia kat sini, kalau saya ada A to the power of fx, fx can be any function, not necessarily linear function. Dia boleh apa-apa function. So ingat 3 step ni. Ingat step number 1, copy everything, A to the power of fx. Step number 2, differentiate your power. So we have f prime. Step number 3, lnkan base. So dia akan jadi ln A. So yang first tu ni kalau tak ingat pun tak apa. Yang penting awak kena ingat yang saya starkan ni. Ini meliputi semualah. Itulah A to the power of fx, exponential function. Okay, kita pergi yang bawah ni. Yang bawah ni dia tak ada beza. Cuma saya nak tunjukkan ini case bila base kita E, exponent. Dia ada something yang kita boleh simplify, extra step kat situ. Okay, so saya pergi kepada yang first. Kalau kita ada differentiate E to the power of X, ingat 3 step tadi. Copy back EX, differentiate power, so we get 1. And then ln base, step ketiga kan. So ln E. And then always bear in mind, ln E kita boleh simplify. This is basically 1. So differentiate EX, kita dapat EX balik. Dia tak gerak kat situ. Okay, kita cuba pula untuk kalau kuasa tu mx plus c. Alright, remember first step, copy everything. So e to the power of mx plus c. Second step, differentiate your power. So we get m. And then third step, lnkan base. So kita dapat ln e. Okay, ln e sentiasa boleh cancel lah sebenarnya. So in this case, most of the time kita akan rewrite constant at the front. So dia akan jadi m e to the power of mx plus c.
Biasanya orang akan susun macam tu lah. Constant letak kat depan. Kita tak letak constant kat belakang. Okay. So, dia punya rumusan dia for e to the power of fx, kalau kita ingat rule yang ni je, remember three step just now, copy function e to the power of fx, differentiate our power, so f prime x, ln base, so dia akan jadi ln e memang confirm boleh cancel out, so we rewrite back fx tu kat depan, f prime kat depan, dia akan jadi f prime x e to the power of fx. Okay, itu general formula je. Kita baru buat general je, kita belum jawab soalan. So sekarang kalau dah faham konsep ni, baru kita boleh jawab soalan. Alright, so kita warm up dulu, soalan simple-simple dulu. So differentiate the following with respect to x. So first case we have 5 to the power of x. Nampak ni, base kita constant, function kita x kat bahagian kuasa. So this is exponential category. So selalunya student dia tak perasan ni, dia pergi bantai pakai rule biasa. Maksudnya bila nak kena differentiate y to the power of x, dia pakai rule yang awak belajar minggu lepas. Kuasa bawa pergi depan, letak x, lepas tu salin balik, kuasa tolak 1. Macam tu. Ini memang wrong habis lah. Tak ada apa-apa kat situ, zero awak dapat Okay, so ingat bila ada exponential, kita mesti pakai 3 step tadi. So our y prime, ataupun nak tulis dy dx, tak kisah, kita dah explain hari tu, it's basically the same thing. So remember 3 steps. So copy back, so 5 to the power of x, differentiate our power, so derivative of x would be 1, ln base, so in this case we have ln 5. Satu tu simplify lah, so in this case we have 5 to the power of x ln 5. Okay, kita pergi yang kedua, upgrade sikit, power tu ada function panjang sikit kan. So in this case our y prime would be, ingat first step, copy back, so we have 3 to the power of x squared minus 2x, and then differentiate our power, so we get 2x minus 2, and then ln kan base kita, so kita akan dapat ln 3. Ini tak ada apa-apa, boleh simplify lah, stay as it is je, cukup. Okay, lagi satu. Saya terlupa nak cerita. Tak ada apa. Tak ada apa. Tinggalkan ni lah, stay as it is. Okay, alright. Kita cuba yang last one kat sini. Kita ada 4 to the power of 2x cube. So in this case, our dy dx or y prime would be, ingat, copy back, differentiate power, so 6x squared, and then ln base, so ln 4. Okay, settle. Dah, stop kat situ. Okay, saya nak highlight kat sini, selalunya memang kita pesan simplest form, answer always in simplest form, tapi kena hati-hati bila masa boleh simplify, bila masa tak boleh simplify. In this case macam soalan C ni, tak boleh simplify dah tau. So saya tak pasti. Keluar tak tulisan saya? Baru keluar. Baru keluar. Ya, saya tulis. Tak nampak, dia delay So macam yang saya tulis color biru sekarang baru keluar. Yang saya tulis ada 24 tu. Ada, okay. Okay, so itulah cerita dia. So hati-hati when you simplify your answer. 4 to the power of 2x cube itu jenis exponential. Saya dah cerita tadi kenapa dia exponential, terbalik kan, constant kat bawah, function kat atas. 6 tu dia constant biasa. So dia bukan sama level, tak sama taraf kat situ. Jangan awak pergi simplify jadi 24. Itu salah. Hati-hati yang ni lah. Kalau soalan MCQ ni soalan perangkap, confirm yang 24 ni ada dalam pilihan jawapan. So awak pun yakin awak pergi pilih tu jadi jawapan awak. Okay. Settle untuk case pertama, base kita constant. Saya proceed example seterusnya. Sama juga konsep, kita kena ingat 3 step tadi, but now saya menggunakan base kita E. Okay, so first case we have 4e to the power of x. So ingat f prime of x, remember 3 step just now. 4 ni dia constant kat depan kan, dia tak usik apa-apalah, just copy it back. So we have 4 at the front. How to differentiate exponent to the power of x? Ingat tadi, salin balik, differentiate kuasa, ln base. So ln E confirm hilang.
Kalau awak dah faham konsep ln E tu tak tulis pun tak apalah. Kena ingat je lah dia ada. Sebenarnya base tu ln kepada base tapi ln E. So dia hilang. Dapatlah jawapan yang sama. Macam tak berubah apa-apa lah kat situ kan. Ibaratnya kita ada function, kita differentiate still dapat the same function. Okay, for B, we have e to the power of 3x. So our f prime will be, ingat 3 step, copy back. So e to the power of 3x, differentiate our power. So we get 3 and then ln base. So in this case, ini yang saya pesan tadi lah, constant. Normally we will rewrite at the front. So we get now 3e to the power of 3x. Macam tu. Okay. And then last one, e to the power of negative 3x squared plus 4x. Okay. Sama juga kita akan differentiate ikut 3 step tadi. Copy back. And then differentiate power. So in this case, negative 6x plus 4 ln base, ln e. Ni saya potong je terus. And then kalau awak nak rewrite balik ni kat depan pun boleh lah. So negative 6x plus 4, kalau nak tulis 4 minus 6x macam lagi cantik sikit kan. Boleh juga. 4 minus 6x e to the power of negative 3x squared plus 4x. Okay. Habis first category. Itu cerita dia macam mana kita nak differentiate exponential. Yang ni memang kena hafal tau. Ingatlah 3 step ni. Tak ada cara lain. And jangan terconfuse pakai rule biasa. Okay. Saya pergi kepada second Madam, function. Ya? kalau yang ln E tu tak tulis boleh ke? Terus masuk jawapan final. Boleh. Boleh. Sebab kita sangat pasti je ln E sentiasa jadi satu kan. So kalau tak tulis clearly pun tak apa. Boleh. Dia tak kisah sangat lah yang tu. Memang kalau kat dalam, kalau soalan MCQ kat dalam final answer dia memang tak adalah ln E tu. Sebab ln E tu memang satu. Okay. Ada soalan lain ke? Tak ada. Okay, kalau tak ada soalan, saya moving on to the second function. Special category kita nak belajar about how to differentiate log function. For your syllabus, dia memang akan fokus kepada ln function lah. Dia memang fokus soalan exam awak keluar function ln. Okay, so untuk case yang pertama, if we have to differentiate ln x, automatic dia akan jadi 1 over x. Macam tu. Ln x differentiate memang sentiasa dapat 1 over x. Okay. Second case, we have ln of ax plus b. Dan dalam bracket tu, linear function. Okay. So, step dia ada 2 je. First step, kita munculkan fraction. What's inside the bracket? Saya highlight sekarang ni, ax plus b. That's inside the bracket. Kita akan rewrite on denominator part. So, ax plus b. So, this function, kita akan differentiate letak ke atas. Differentiate function tu letak atas. So, derivative of ax plus b would be a. So, maksudnya differentiate ln of ax plus b akan dapat a over ax plus b. Itu cerita dia. Okay. Maksudnya summary dia, kalau kita ada ln of fx, fx can be any function. So, our step ingat munculkan fraction. Function letak kat bawah. And then differentiate dia akan letak kat atas. So dia akan jadi f prime over fx. Okay. Rule yang keempat, ini cerita pasal power rule. Kita ada ln kat bahagian kuasa. So ingat, kalau kita ada kuasa tu kat bahagian ln, kita boleh rewrite dia sebagai ln of the whole thing ada kuasa. Maksud saya kat sini saya kena buat contoh kot. So for example, let's say saya letak ln cube x. Ini akan sama maksud dengan ln x the whole thing cube. Kita kena rewrite dia sebagai tu. So after that, macam mana kita nak differentiate? Kita kena apply power rule. So differentiate kuasa dulu. Lepas tu baru differentiate dalam bracket. Itu yang kita pakai kat power rule lah. Kita baru belajar last lesson. Maksudnya kat sini saya highlight je lah. Kita kena pakai power rule. Nanti kita jawab soalan satu-satu. Saya rasa baru awak nampak apa yang berlaku kat situ sebenarnya. So saya terus proceed kepada example. So example 13. So find the derivative for each of the following function. So first case we have ln of 4x minus 3. Okay. So
remember kita mesti munculkan fraction. So 4x minus 3. And then differentiate 4x minus 3, kita akan dapat 4. Dah, siap. Dia sesimpel itu je. So 4 over 4x minus 3. Okay. Kita pergi B. We have ln of x squared minus 5x plus 1. So ingat, munculkan fraction, function on denominator part. So we have x squared minus 5x plus 1. For numerator part, saya lupa nak tulis tadi. Differentiate and then kita letak kat atas. Function yang ada kat bawah, differentiate letak kat atas. In this case, numerator akan jadi 2x minus 5. Dia senang je kan? Dia senang. Make sure ingat je lah sebab dia ada banyak. Okay. Kita masuk yang ketiga. Dia mencabar sikit. Ln of 6 to the power of 3x minus 8. Ini, saya highlight ni, 6 to the power of 3x minus 8 itu exponential. Kita baru belajar kejap tadi. Okay. So, cara kita nak differentiate y prime now would be first fraction. What's inside the bracket, saya dah highlight colour kuning, mesti duduk kat bawah. So 6 to the power of 3x minus 8. Lepas tu kita differentiate function ni letak kat atas. So kalau 6 to the power of 3x minus 8 tadi, kita differentiate dari apa? Hello? Ada orang nak jawab ke soalan saya? Tak ada orang nak jawab soalan saya ke? Differentiate 6 to the power of 3x minus 8 jadi saya lah jawab. Ingat 3 step tadi. Copy back. So, second step, differentiate kuasa. So, 3. Ln base. So, ln 6. Okay. Kalau kita tengok kat jawapan tu, ada apa-apa boleh simplify tak? Ke dah stuck dah? Stay as it is je. Dah nampak macam jawapan akhir tak? Apa yang saya tulis sekarang ni? Belum. Belum. Apa yang kita boleh simplify? Yang 6 tu. Good. So 6 ni semua ni kita boleh cancel out. So final answer here would be 3 ln 6. Okay. And then last one we have negative 4 ln 7 minus x. Okay. So y prime would be, kalau kita ada constant in front of ln, it stay as it is Ini pakai constant rule yang kita belajar juga. Biar je. Constant kat depan dia tak effect apa-apa. Kita fokus kepada function. So ln of 7 minus x would be 7 minus x will be on denominator. Differentiate this, letak ke atas. So differentiate 7 minus x will be negative 1. Lepas tu simplify lah balik biar cantik. In this case we will have 4 over 7 minus x. Thank you Ikhwan for trying. Okay. Biasanya boleh follow kan? So ini ada 2 step je. Ingatlah step tu. Apa yang ada dalam bracket letak kat bahagian bawah. Differentiate yang bahagian bawah, letak kat bahagian atas. So dia ada 2 main step. Okay. Kita upgrade sikit soalan yang tadi kita cerita ada power rule. Macam sama tapi tak sama. Inilah contohnya. So example 14. A, saya ada ln of 3 minus 5x squared. Macam sama function dia tapi kat B tu saya ubah power pergi kat depan. Dia jadi ln squared 3 minus 5x. Function macam sama tapi dia totally different thing sebenarnya. Okay, kita pergi yang first case dulu. Ln of 3 minus 5x squared. Okay, sekarang in this case squared ni jatuh kepada function. Ln tu tak ada kuasa. Saya letak bracket ni lah. Ln tu tak ada kuasa. Yang saya highlight tu je yang ada kuasa. And then kita recap back. This is actually power rule untuk log. Bila kita ada kuasa kat bahagian log, kita boleh bawa kuasa tu pergi depan. So, ini saya belum differentiate tau. Saya baru simplify je. We can rewrite this as 2 ln of 3 minus 5x. Simplify. Kita baru simplify je. Biar menyenangkan kita nak differentiate. Sebab selalu bila ada kuasa-kuasanya awak jadi gelabah kan. Okay, so saya turunkan kuasa tu pergi depan. Alright. After that, kita dah boleh lah start differentiate. So, in this case, our y prime would be, ingat tadi, 2 at the front, stay as it is, jangan kacau dia. And then ln of 3 minus 5x, what's inside the bracket lies on denominator part. So we have 3 minus 5x kat bawah. Derivative of this lies on numerator part. So 3 tolak 5x differentiate akan jadi negative 5.
And then we can simplify this, jadikan dia lagi cantik lah. So negative 10 over 3 minus 5x. Okay. So kita pergi kepada B pula. So B ni dia jadi berbeza sebab square ni duduk kat sini. Okay. So if I rewrite this back, it's actually ln of 3 minus 5x, the whole thing squared. Macam tu. Dengan ln tu sekali ada squared. And using log rule, 2 tu tak boleh bawa kuasa turun depan Jangan tiba-tiba ni awak 2 pun awak pergi depan. Dia tak boleh, tak sama. Yang boleh tadi, macam tadi. Kalau ln tu tak ada kuasa, then yes. Sekarang ni dengan ln sekali ada kuasa, then tak boleh apply constant tu pergi depan. Okay. So bila ni berlaku, kita ingat function kat dalam ada kuasa. Barulah kita tahu kita kena start power rule. So power rule yang kita baru belajar hari Selasa hari tu, hari Isnin. Ingat, first step kuasa bawa pergi depan. Apa dalam bracket salin balik, jangan usik. Duduk diam-diam. Kuasa tolak 1. Saya tulislah 2 tolak 1. After that baru kita differentiatekan apa yang ada dalam bracket tu. Sekejap, saya tarik skrin sikit ke tepi. Alamak, dia tak nak tarik. Sebentar ya. Can we have usual? Okay, saya sambung balik tadi. So, lepas tu baru kita kena differentiate apa yang ada dalam bracket. Step dia bertambah sikit. Mula-mula differentiate kuasa je. Dalam bracket tu duduk diam-diam. Lepas tu baru differentiate apa yang dalam bracket. That's what about power rule. Awak belajar last lesson. So if I rewrite this back, kita akan dapat apa tu? 2 ln of 3 minus 5x. 2 tolak 1 kuasa 1 lah. And then derivative of ln. Ingat rule kita 2 step. Silent function duduk kat bawah. Differentiate function duduk dekat atas. So if we simplify this, kita akan dapat negative 10 ln of 3 minus 5x divided by 3 minus 5x. Okay, sekejap saya kecilkan skrin biar kita nampak beza antara dua ni. Okay, so nampak tak? Jawapan dia totally different. So padahal kita berubah kat bahagian kuasa je. So hati-hatilah bila awak tengok soalan tu. Nampak power tu lies on the function itself ataupun power tu lies on the whole function. So kalau ada kat function je, then kita boleh apply constant turun pergi depan. Atau dah differentiate macam biasa, dia jadi senang. Tapi kalau the whole function ada kuasa, then you have to apply power rule. Nampak jawapan dia totally different lah. Ada beza sikit. Satu ada ln, satu lagi tak ada ln. Okay ke? Yang ni? Jelas ke semua orang? Jelas. Okay, kalau jelas, saya sambung. Okay, saya bagi masa 1 minit. Settlekan C dengan D. Saya ulang benda yang sama je konsep macam tadi. We have the same function ln 4x cubed minus 2. Satu tu saya letak squared on the function itself. Satu lagi saya letak squared kat ln. Okay, cuba differentiate dua-dua ni. Kita nak tengok ada apa beza jawapan dia. 1 minit lepas tu kita check jawapan awak sama tak dengan jawapan saya. Okay, kita check jawapan. So untuk C, ingat tadi because kuasa tu ada kat bahagian function, we can rewrite this back as 2 ln of 4x cubed minus 2. So after that we can directly differentiate this. So our y prime here will be 2, we copy back. What's inside the bracket lies on denominator, 4x cubed minus 2. Derivative of this lies on numerator, so we get 12x squared. Simplify this up, kita akan jadi 24x squared 4x cubed minus 2. Okay. Jangan berhenti di sini. Ingat, jawapan always in simplest form. Kalau awak kira kat sini awak dah berhenti, kalau soalan tu MCQ nanti awak gelabah, awak tak jumpa jawapan akhir. So kat sini kalau kita nampak all the constant share the common factor of 2. So kita boleh cancel out lah. In this case final answer would be 12x squared over 2x cubed minus 1. Okay. Harap semua orang jawapan sama dengan saya.
Kita pergi last one D. So ingat for this, because ln ada squared means that kita rewrite back as ln of 4x cubed minus 2, the whole function squared. Keluarkan kuasa tu. Okay, so remember, if this happen, we have to apply power rule. So first step, differentiate your power. So kita dapat 2 ln of 4x cubed minus 2. All power minus 1. So 2 minus 1 dapat 1 lah. Kat situ tak tulis 1 pun tak apa. After that, differentiate what's inside the bracket. So apa ada function, duduk kat bawah 4x cubed minus 2. Differentiate dia akan duduk dekat atas. So we get 12x squared. And then simplify this up. Ingat, semua boleh cancel dengan 2. So our final answer would be 12x squared ln of 4x cubed minus 2 divided by 2x cubed minus 1. Okay, settle. Ada apa-apa soalan untuk log? Untuk ln? Macam mana nak differentiate ln? Ke tak ada? Semua okey je? Semua jelas je? Terror dah ni. Keluar apa-apa pattern pun boleh jawab dah. Diam, tanda setuju lah tu kot saya assume Okay. Kita pergi last type untuk special case hari ni on how to differentiate trigo function. Ni leceh sikit lah. Okay, so all together for trigonometric function, kita ada 6 function that we can directly differentiate. Start with the first one, kalau kita ini ni. So, derivative of sin x will be cosine of x. Hafal lah, senang cerita baik awal hafal. Banyak tempat nak pakai, tak semestinya kat maths je. Saya rasa kat fizik pun awak dah pernah jumpa. Okay, and then second case, derivative of cos x will be negative sin x. And the next one, derivative of tangent would be secant squared. Yang famousnya selalunya 3 ni. Itu yang biasanya akan selalu keluar lah, orang suka nak tanya. So hafal lah, sin dapat cos, cos dapat negative sin, tangent dapat secant squared. Okay, and then kita ada extended function. So derivative of cotangent would be negative cosecant squared. Derivative of secant akan dapat secant tangent. And then last one, derivative of cosecant akan dapat negative cosecant cot. So ada 6 je function yang kita boleh differentiate. Selagi soalan tu bukan 6 function ni, then maksudnya awak kena simplify lah soalan tu. Let's say lah soalan tu keluar apa yang function yang bukan ada kat sini. Tak ada, semua function ada kat situ. Ada 6. So reduce lah sampai ni, and then awak boleh differentiate. Kita terus pergi jawab soalan lah, lagi senang. Okay, so first case, differentiate with respect to x, 2 sin x minus 3 cos x. Okay, maksudnya kat sini, Allah, dia tak ada y pula. So kalau saya nak differentiate macam biasa, kalau ada constant, just copy it back. Dia tak ada effect kepada your function. So kita akan dapat 2. Differentiate sin x, remember our rule just now, dia akan jadi negative cos x minus 3. And then differentiate pula cos x, kita differentiate sin x, kita dapat cos x terlebih. Differentiate cos x, kita dapat negative sin x. Dia buat macam tu je, salin je. Kalau ada constant duduk kat depan, trigo function tu differentiate. So differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. And then simplify lah biar jawapan tu cantik. So finally we have 2 cos x plus 3 sin x. Okay, kita pergi yang kedua. We have 4 tangent x minus 5 over x. So derivative of this would be, ingat 4 stay as it is. Dia tak kacau siapa-siapa. Yang kita kena differentiate sekarang, tangent. So derivative of tangent would be secant squared minus 5 over x. 5 over x itu bukan function trigo pun, dia saja je ada kat situ kan. Ini boleh pakai basic rule. Awak dah belajar lah benda ni. So dia akan jadi plus 5 over x squared. Dia tak tunjuk satu-satu lah macam mana boleh dapat jawapan tu. 5 over x patutnya semua orang tahu dah macam mana nak differentiate.
Okay, next one. We have 4 cos X plus 3 cosecant X. So, sama juga. Nak differentiate, kita pergi satu-satu function. So, 4 stay as it is. Differentiate cos, we get negative sign. And then 3 stay as it is juga. Differentiate cosecant, kita akan dapat negative cosecant cot. Okay. So after that, tulis je lah jawapan cantik-cantik. So we have negative 4 sin X minus 3 cosecant X cot X. Okay. Itu je cara kita nak differentiate trigo. Apa function tu? Ingatlah derivative of it jadi apa. Yang ni memang tak ada cara lain lah. Awak memang kena hafal ada 6 kategori tadi tu kan. Okay. Settle. Kita upgrade sikit. Ini baru first level tau. Maksudnya kenapa first level? Function trigo kita semua X je. Okay, kita upgrade level bila function trigo kita bukannya X je. Dalam bracket tu ada nombor lagi. Contohnya, kita pergi seterusnya. Soalan ni semua tu tinggal depan lah. Y. Patutnya ada Y lah kat depan. So, first case. Kita nak differentiate cos of 5x plus 4. Beza dengan tadi kan. Kalau tadi cos x je, sekarang dalam bracket ni ada item 5x plus 4. Okay. Yang ni kena hati-hati. Kita kena differentiate satu-satu. Okay. Y prime in this case. Okay. First, dia ada 2 tingkat level ni. Kita differentiate cos tu je. So, derivative of cos akan jadi negative sign. Dalam bracket salin balik. Jangan usik dia. So, dia akan jadi 5x plus 4. After that, baru kita differentiate apa yang ada dalam bracket tu. Dia tak boleh buat serentak. Kita pergi satu-satu. First, kita differentiate trigo function je. Sebab tu dapat negative sign. Lepas tu, baru awak differentiate apa yang ada dalam bracket. So, in this case, 5x plus 4 awak akan dapat 5. Okay. So, nak simplify ni kena hati-hati. Ramai orang buat careless kat sini. Ingat, sign of 5x plus 4 tu dia dah gum together lah. Ingat dia satu benda yang awak tak boleh pecahkan. Dia tak boleh terasing dah. So, maksudnya kat sini 5 janganlah pergi darab dalam. 5 tu constant, kita akan kena tulis dekat depan. So, dia akan jadi negative 5 sin of 5x plus 4. Itu yang boleh. Settle. Okay, yang tak boleh tadi maksud saya awak pergi darabkan dalam bracket tu dia jadi negative sign 25x plus 20. Yang ni wrong concept. Salah lah, tak boleh. Ingat kalau trigo tu dia stay as it is. Bonding dia kuat betul lah, tak boleh putus dah kat situ. Dia takkan boleh bergabung dengan constant. Constant tu bawa pergi depan. Okay, kita cuba lagi sekali. Now we have sin 2 minus 10x. Okay. Y prime in this case, ingat step tadi. First kita differentiate trigo je. Dalam bracket salin balik. So differentiate sign akan dapat cos. After that, baru kita differentiate apa ada dalam bracket. Saya tulis d over dx. D over dx daripada tadi saya rasa semua orang tahu kan. Kan tiba-tiba ada orang tak tahu pula. D over dx ni maksudnya kita nak derive lah Kita nak differentiate. Differentiate with respect to x. Kenapa with respect to x? Sebab saya buat d over dx. Kalau kita nak differentiate with respect to y, d over dy. Huruf dia berubah-ubah macam tu je. Kalau nak differentiate with respect to z, d over dz. Macam tu cerita dia. Okay. Sambung balik. So, now maksudnya dia akan jadi cos of 2. Itu packaging bersama, tak boleh putus dah. Derivative of what akan dapat negative 10 cos 2 minus 10x. Okay. Kita cuba lagi seterusnya. Saya proceed. C. We have tangent of pi over 6 minus 3x. Sorry lah, ini semua tertinggal y kat depan dia. Okay. Ikut rule tadi So, our y prime in this case, differentiate tangent should be secant squared. Copy back what's inside the bracket. Jangan kacau. After that, baru awak differentiate what's inside the bracket. In this case, we get negative 3. And then,
simplify this up, remember just bring forward our constant. In this case, negative 3 secant squared of pi over 6 minus 3x. Nah, dia simple je kalau faham konsep. Okay. And then last one, we have secant of 2x plus 3. Okay, yang ni kena hati-hati. Saya tulis kat depan atas dulu. Kalau kita nak differentiate secant x, dia akan jadi secant x tangent x. Itu rule kita. Now we have secant of 2x plus 3. So derivative of this, first remember we only differentiate secant. 3 go je. What's inside the bracket lies, stay as it is. So dia akan jadi secant of 2x plus 3 tangent x plus 3. Kita tak usik dalam bracket. Ingat orang selalu confuse ni sebab dia dapat secant tangent. So dia macam tiba-tiba jadi tangent x. Okay, so kalau dia x, dia akan stay x lah. Kejap internet saya lagging lagi saya rasa. Bentar. Dia macam tak keluar apa yang saya tulis. Okay. So, sekarang soalan kita 2 of x plus 3. So, maksudnya sebab tu dia jadi secant of 2x plus 3, tangent of 2x plus 3. But remember, tak habis cerita lagi. Now, we have to differentiate what's inside the bracket, our function. So, derivative of 2x plus 3 should be 2. Okay, and then just rewrite lah. Make sure your final answer in simplest form. And most of the time, we bring our constant at the front. That's why we get 2 secant of 2x plus 3 tangent of 2x plus 3. Okay. Sampai sini okay ke semua orang? Faham ke? Macam mana nak differentiate trigo bila dalam bracket tu ada function? Faham. Okay, Faham. alright. Okay, so ingat yang step tu lah, jangan pergi wanggu. Kejap saya nak tunjuk ramai apa yang selalu student akan salah. Saya pergi ni. Differentiate, saya ambil soalan C tadi. Ini yang version selalu student akan salah buat lah. Tangent. Dia pergi differentiate dua-dua serentak Maksud saya, okay, first dia differentiate tangent. Dia reti, differentiate tangent dapat secant squared. Lepas tu dia terus differentiate apa dalam bracket. So dia differentiate pi over 6 dapat kosong. Differentiate negative 3x dapat negative 3. Jadilah jawapan dia tiba-tiba secant squared negative 3. Ini memang totally wrong concept lah. Awak pergi differentiate benda tu serentak. Tak boleh langsung. Nampak pun jawapan tu macam version pelik lah. Secant squared negative 3. Functionality dah hilang kan. Tak boleh lah kat situ. So ingat, kita tak boleh buat serentak. Kalau awak differentiate trigo je. Dalam bracket stay. After that baru differentiate apa yang ada dalam bracket. Jangan buat trigo awak differentiate, dalam bracket pun differentiate. Hilanglah semua benda nanti. Nampak macam betul tapi mengarut je sebenarnya. Okay. Settle yang macam tu, dalam bracket ada function. Kita upgrade lagi level bila function trigo kita ada kuasa. Dia nak menyusahkan hidup kita lagi kan. Trigo memang dia menyusahkan hidup kita sebenarnya. Okay, so first case we have secant squared x. Okay, this can be rewrite as basically secant x the whole thing squared. Macam tu. So, ingat kita punya rule. If our function stay inside a bracket, the whole thing have a power outside, kita kena start pakai power rule. Macam tu. Okay, so kat sini, kita ingat power rule tadi, first we have to differentiate our power. So, kalau ini ingat kuasa, bawa pergi depan. Apa ada dalam bracket, salin balik. Kuasa tolak 1. After that, baru kita differentiate apa yang ada dalam bracket. Dia jadi up level situ kan. So, if I simplify this up, we have 2 secant x. Differentiate secant x, ikut rule tadi, dia akan jadi secant x tangent x. So, simplify this up, we have 2 secant squared x tangent x. Soalan pendek je kan, seketul macam tu, tiba-tiba jawapan jadi panjang. Sebab power rule punya cerita. Okay, settle untuk A. Saya pergi seterusnya B. Upgrade juga level ni, nampak. We have sin squared x squared plus 1.
Okay, ingat. Bila 3 go ada kuasa je, beta waktu rearrange back the power. So, this should be sine of x squared plus 1, the whole thing squared. Wait, Syairah, relax. Syairah, relax. Okay. Take back the question. So, bila ada macam ni, kita mesti pakai power rule. Alright. So, ingat step tadi, when it comes to power rule, first step, differentiate the power je. Apa dalam bracket tu, kita salin je. Jangan usik dia dulu. Okay. And then baru kita differentiate what's inside the bracket. So, now we have to differentiate sine of x squared plus 1. Okay. So, dia akan jadi, yang depan ni saya salin balik saya tak usik. Okay, so sekarang kita kena differentiate pula sine of x squared plus 1. So ingat, ini dalam function ada function lagi kan? Ingat rule tadi kita ada 2 step kita kena differentiate. First kita differentiate sine je. So differentiate sine kita akan dapat cos, dalam bracket salin balik, jangan usik. After that baru kita differentiate apa yang ada dalam bracket pula. So x squared plus 1 should be 2x. Dia dah jadi bertingkat-tingkat kat situ. Kena hati-hatilah. Okay. Next part. Simplify. So kena make sure constant yang mana boleh darab, yang mana dah tak boleh usik dah. So sekarang ni soalan saya 2 dengan 2x ni. Rasa-rasanya boleh darab ke tak boleh? Yang saya highlight color kuning ni. Sebab kita nak simplify answer sekarang. So 2 kat depan tu constant dengan 2x yang saya highlight color kuning tu sebab kita differentiate dalam bracket. Boleh saya darab jadikan 4x ke tak boleh? Boleh. Boleh, good. Okay, so awak tak confuse lah antara constant dengan bukan constant. So now kita boleh dah rewrite as 4x sine of x squared plus 1 cos of x squared plus 1. Lagi sekali lah, soalan ni pendek je. Jalan kerja bertingkat-tingkat situ. 3 level First power rule. First power rule. Differentiate kuasa je. Second baru differentiate 3 go je. Sebab tu dapat cos yang colour biru. Third level baru kita differentiate function dia je. Yang saya tulis colour hijau tu. Ada 3 level kita differentiate. Menarik kan? Punyalah trigo ni menyusahkan kita. Okay. Kita pergi seterusnya. See, we have cot cube of x. Okay, lagi sekali lah. This can be rewrite as cotangent of x, the whole thing cube. Okay. So, lagi sekali. Sebab ada kuasa, kita kena pakai power rule. So, y prime in this case, ingat differentiate kuasa. Lepas tu baru kita differentiate trigo. Okay. So, simplify yang depan dia tak jadi apa-apa. Cot x squared. Differentiate cotangent x, kita akan dapat negative cosecant squared x. And then biasanya negatif macam biasalah orang akan tulis kat depan lah kat situ. So jadi negative 3. Cot x squared ni awak boleh je tulis cot squared x. Dia sama maksud cosecant squared x. Yang ni 2 kali je lah kita differentiate sebab kebetulan function kita memang x. Sebab differentiate x dapat 1. Tak adalah efek apa-apa. Okay. Okay, kita pergi seterusnya. C dengan D. Okay. Patutnya saya letak sebelah-sebelah kan. Barulah nampak beza tapi tak apalah. Okay, untuk C ni kita ada 2 cos cube 2x squared plus 1. So, power sekarang ada kat trigo. So, tak nak confuse sama macam tadi. Baik kita pindahkan kuasa tu. So, we rewrite this back as 2 cos of 2x squared plus 1 the whole thing cube. Kita pindahkan ku. Apa purpose kita pindahkan ni? So that barulah kita tahu kita kena pakai power rule sekarang. So kalau saya pakai power rule sekarang ni, kita akan differentiate kuasa dulu. Kuasa bawa pergi depan. 2 tu, ni saya tunjuk je lah, saya bawa pergi depan satu-satu. Kalau awak dah power, awak terus dah darab dapat 6. Sekejap ada orang kata dia tertendang. Padahal dia tak boleh nak rejoin. Tapi tak ada keluar apa-apa kat saya.
Tak apa, saya teruskan, dia nak ambil masa pun. Okay, so dia dapat tu. And then ingat dalam bracket salin semula, jangan usik. Okay, kuasa tolak 1. Okay, itu baru first step kan. Kita differentiate kuasa. Okay, moving on. Second, kita pergi function 3 go je. So, differentiate cos x should be negative of sign. What's inside the bracket, we copy it back. Jangan usik. Okay. After that, baru kita differentiate what's inside the bracket. So, here we get 4x. Okay. Ini case macam tadi lah. Tiga tingkat. First, differentiate kuasa. Lepas tu, differentiate trigo. Lepas tu, baru kita differentiate function. Dia hati-hati kat sini. So, now simplify our answer. We should get negative 6 times 4. So, 24x. Cos ni, sebab ni jadi squared, saya terus pindahkan jadi cos squared of 2x squared plus 1 sin of 2x squared plus 1. Kita boleh buat dalam satu macam ni je, sebara je memang boleh terus dapat jawapan. Just make sure awak tak confuse siapa awak patut differentiate dulu. 3 kali kuasa, trigo, function. Oh, lupa. Cos squared ni kalau tak nak tulis macam ni, nak buat je tulis macam biasa. Cos of 2x squared plus 1, the whole thing squared. Boleh je juga. Dia sama maksud, tak kisah. Okay. Kita pergi last example untuk hari ni. Function dia lebih kurang je macam C. Cos juga macam ni. Cuma saya alihkan kuasa. Dia jadi cube kat belakang ni. Okay. So, bila jadi macam ni, cos tak ada kuasa. Cos tu kuasa 1 lah sebenarnya. So, kalau tak nak confuse, better kita tulis semula, kita letak kat mana yang ada bracket. So, dia actually 2 cos of 2x squared plus 1 cube. Okay. So, bila jadi macam ni, kita tak ada kuasa besar kan? Maksudnya, janganlah pergi differentiate kuasa dulu. Kita teruslah mula daripada depan. In this case, we have to differentiate cos dulu. Okay. So, our dy dx 2, I just copy it back. Saya tak usik. Differentiate cos should be negative sign. Function yang dalam square bracket tu salin semula. Itu je saya daripada cos saya tukar jadi negative sign, yang lain saya salin balik. Okay, now kita kena differentiate pula apa yang ada dalam square bracket ni. Sama lah macam tadi kan. Sebab step yang seterusnya baru kita differentiate function. But then kita ada problem. Sebab sekarang ni function yang saya tulis kali hijau ni ada power lagi. So kat sini kita kena pakai power rule pula. Nampak soalan dia bunyi berpusing-pusing. Okay, so jangan gelabah, hati-hati je. So yang depan ni saya just salin semula. Saya tak usik apa-apa. Okay, so yang kali hijau tu kita kena pakai power rule. So kuasa bawa pergi depan. Dalam bracket salin semula. Kuasa tolak 1. Lepas tu baru differentiate apa dalam bracket. So dapat 4x. Okay, so and then last step, just simplify your answer. Hati-hati yang mana boleh darab, yang mana tak boleh darab. Kat sini constant semua awak boleh simplify. So we will get negative 24x sine of 2x squared plus 1 cube times with 2x squared plus 1 squared. Saya cuba kecilkan skrin lah kalau nampak. Okay. Okay. Harapnya nampak lah. Alright. Berbeza kan dua-dua jawapan tu. Satu macam sama tapi tak sama. Satu yang untuk kes yang pertama ni, C ni tadi, kuasa dia kat trigo. So bila awak macam tu, awak the whole thing compile, teruslah buat power rule, differentiate trigo, differentiate function, settle. Jawapan cantik dia tadi. Yang D ni saya ubah, saya letak kuasa kat belakang. Bila kuasa kat belakang, maksudnya trigo tu kita kena differentiate dulu. Dia berbeza step. Sebab tu dia terus jadi negative sign. Lepas tu baru kita differentiate dalam bracket. Lagi sekali dalam bracket ni yang kena pakai power rule. Sebab tu dia jadi panjang lah jalan kerja dia. Jawapan kita jadi yang macam ni lah.
Okey. Dah pukul 2.55. Habislah cerita kita untuk hari ni. Tapi saya berjayalah menghabiskan. Okay. So ingat kita ada 3 special case. So first case exponential. Exponential ada 3 step. Second case log. Log ada 2 step. Third case pasal trigo. Trigo ni memang kena hafal lah. Faham je awak akan struggle. Tapi kalau dah buat banyak soalan awak akan okay. Yes, awal-awal dulu saya belajar pun saya macam serius lah nak kena hafal semua ni. Tapi kalau dah buat banyak soalan awak should be okay. Trigo ada 6 function yang awak boleh differentiate. Okay. That's all for today. Sekejap. Hari Ahad saya kena on kelas seperti biasa even though saya tak pastilah mungkin ada yang on the way ke college ke sebab balik hari Ahad, tapi saya kena on kelas seperti biasa sebab minggu depan tu hari Ahad kita cuti. Sekejap lagi saya akan bagi untuk soalan 9.3 part 2. Okay. Tadi kita baru warm up je tau, kita differentiate seketul-seketul je function tu. But then during exam soalan tak sesimpel tu, dia akan bagi high level sikit macam ni contohnya. X darabkan dengan eksponen. Macam mana kita nak differentiate? Kalau macam ni, two different function, so kita kena apply product rule. Contohnya macam tu lah. Yang depan ni jadi U, yang belakang ni jadi V. Lepas tu kena pakai rule dia apa. Okay. So sekejap lagi saya akan bagi kat dalam Telegram soalan untuk 9.3 ni. Saya nak awak cuba dulu jawab sendiri during this weekend. So that hari Ahad nanti kita boleh check jawapan satu-satu. Jawapan awak sama tak dengan jawapan saya. Tapi untuk differentiate setiap satu semuanya awak dah belajar tadi lah. Cuma sekarang awak mungkin kena pakai product rule, mungkin kena pakai quotient rule. Okay.